Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Petang ini kita sangat dikejutkan dengan keputusan daripada Anwar Ibrahim selepas menghampiri 100 hari menjadi Perdana Menteri. Di saat kita menyangka Anwar Ibrahim akan memecat Zahid Hamidi, di saat kita menjangkakan, menginginkan, bahkan ada pula yang mengharapkan Anwar Ibrahim menyingkirkan Zahid Hamidi dan beberapa orang dalam kepimpinan beliau, lain pula yang jadi. Sebelum kita teruskan, sila tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isi-isi terkini daripada channel ini. Bagi yang belum tekan butang subscribe itu percuma. Ulasan kali ini ialah berkaitan dengan prestasi kerja Zahid Hamidi dan jemaah menteri di bawah Anwar Ibrahim. Saya masih ingat ketika Anwar Ibrahim mengumumkan kabinet beliau beberapa waktu yang lepas, ramai orang menyalak, ramai orang berteriak, ramai orang yang tak setuju, bahkan ada juga yang hampir menangis apabila diumumkan saja timbalan Perdana Menteri ialah Zahid Hamidi, seorang tokoh politik yang tidak asing lagi bagi kita. Bahkan beliau adalah Presiden UMNO yang legend itu. Kenapa saya cakap legend? Karena Anda pun tahu keberanian, kecekalan beliau membangun semula UMNO. Kita tidak boleh nafikan bahawa Zahid Hamidi merupakan antara penyelamat UMNO ketika UMNO jatuh pada PRU 14 yang lepas. Ramai orang meninggalkan UMNO. Yang tinggal berdiri tegap adalah Zahid Hamidi. Semua orang ke sana, ke sini, tumbang ke kiri, ke kanan. Bahkan ada pula yang mengatakan bahawa UMNO patut dibubarkan sahaja dan akar umbi UMNO dan ahli UMNO perlu berpindah kepada Bersatu. Namun Zahid Hamidi berkeras, bertegas bahawa UMNO tidak boleh dibubarkan. Oleh sebab itulah Zahid Hamidi tetap bertahan dan bertahan. Walaupun beliau dikecam hebat baru-baru ini kerana tindakan beliau memecat. Paling penting beliau pecat ialah Khairi Jamaluddin. Ramai orang yang marah, ramai orang yang menyalak. Mereka kata Zahid Hamidi memecat Khairi Jamaluddin satu tindakan yang salah. Namun di satu sisi, Khairi Jamaluddin perlu menerima tindakan beliau. Itulah harga yang perlu dibayar oleh Khairi Jamaluddin. Dan Zahid pula di satu sisi, beliau perlu tegas dan tidak boleh kelihatan sebagai pemimpin UMNO yang lemah. Kerana pada waktu ini, tanpa pemimpin UMNO yang tegas dan kuat, dia perlu UMNO akan tumbang. Dan sebenarnya pada satu ketika, Zahid Hamidi terpaksa melalui satu keadaan ditelan mati bapa di luar mati ibu. Jadi dia perlu melakukan satu pilihan sahaja. Nak pecat Khairi supaya dia kelihatan sebagai pemimpin yang kuat, ataupun membiarkan tindakan-tindakan segelintir anggota UMNO, ahli parlimen UMNO maupun pemimpin UMNO yang memperkecilkan institusi presiden dalam UMNO. Kalau itu diteruskan, maka mungkin akan porak-porandalah UMNO. Mau tidak mau, Zahid terpaksa membuat keputusan. Dan oleh sebab itulah, kita tidak hairan apabila Anwar Ibrahim menyimpulkan bahawa dia puas hati dengan prestasi Zahid dan juga jemaah menteri buat masa ini. Memang kita dapat lihat menteri-menteri di bawah Anwar Ibrahim bergerak dan menunjukkan prestasi yang bagus. Mereka tidak banyak bercakap, kurang bercakap, bergerak banyak, bahkan tindakan-tindakan mereka walaupun dikecam oleh pembangkang, walaupun dikecam oleh puak-puak Muhyiddin Yassin, tetapi semuanya hampir kelihatan hasilnya. Kita lihat saja salah satu pendekatan yang tak pernah difikir oleh sesiapa ialah menu rahmah. Menu rahmah yang telah diperkenalkan itu pada mulanya diejek, pada mulanya dikecam. Yang paling tak bagus ialah mereka sindir, mereka ejek. Ada macam-macam mereka kata tentang menu rahmah itu.
Tetapi hari ini, orang mula mencari-cari, orang mula mempersoal, orang mula menyalak mahu pula menu rahmah itu diperluaskan ke seluruh negara. Kenapa? Sebab mereka dapat lihat betapa menu rahmah yang hanya berharga RM5 itu dapat membantu rakyat. Orang ada mengejek dulu. Mereka kata 5 ringgit itu dapat apa? Mereka kata hanya dapat semangkuk nasi dan mungkin secawan air. Tetapi dengan kebijaksanaan Menteri-Menteri Anwar Ibrahim, maka apa yang jadi? Menu itu sangat bertepatan dengan aspirasi kerajaan dan rakyat membantu menangani kos sara hidup yang tinggi. Dengan adanya menu rahmah itu, sekurang-kurangnya rakyat boleh mengawal perbelanjaan makan minum mereka ketika mereka bekerja. Saya sebagai pemerhati politik, saya juga menyeru kepada kerajaan supaya menu rahmah itu dapat diperluaskan ke seluruh negara, terutamanya di Sabah dan di Sarawak. Mengapa menu rahmah hanya ada di Semenanjung? Dan ada juga orang menularkan. Yang menariknya, ketika menu rahmah itu diperkenalkan di restoran-restoran tertentu di seluruh negara, tiba-tiba restoran di sebelah yang tak mengambil package menu rahmah itu pula menurunkan harga. Jadi nampaknya memang benar, restoran-restoran yang lain boleh menurunkan harga tanpa perlu menanggung kerugian. Meskipun mereka menjual harga dengan RM5, mereka masih mempunyai keuntungan sebenar-benarnya. Nampaknya memang ada unsur mengot keuntungan yang berlebihan. Jadi dengan adanya menu rahmah ini, maka restoran-restoran yang lain tergerak untuk sama-sama merendahkan, menurunkan harga makanan yang ada pada mereka untuk sama-sama bersaing. Kalau tidak, mereka tidak dapat bersaing. Orang akan berpusu-pusu ke syarikat atau restoran yang menawarkan menu rahmah. Jadi, saya ada satu ide yang baru. Kalau menu rahmah boleh diperkenalkan, kenapa tidak diperkenalkan pula perkara-perkara lain, harga-harga lain untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Contohnya perkhidmatan klinik, mungkin boleh juga ditawarkan rawatan rahmah, yang mana ianya mungkin jauh lebih murah berbanding klinik-klinik yang lain. Selain daripada itu, barangan-barangan dapur, contohnya keperluan seperti telur, garam, minyak, bawang, ayam, dan sebagainya, pun boleh juga mungkin disenaraikan sebagai barangan rahmah. Mungkin dicantumkan, contohnya telur, ayam, dan bawang dinilai dengan harga RM10 dalam satu kuantiti. Dan itu menguntungkan, win-win situation bagi pekedai dan juga pembeli, pelanggan. Itu sebabnya Perdana Menteri berpuas hati dengan prestasi Zahid dan jemaah menteri. Untuk kali ini, kita jumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.